Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ismail bin Muhammad Shah, pelajar Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat semester 6, memegang kad metrik KTD 210503007. Pada hari ini saya akan membuat pembintangan menerusi subjek Qiraat Ilmi 1 dalam bab Al-Basmalah daripada matan 1 hingga 4, bab Ummul Quran kesemua matan, bab Idgham Kabir daripada bab 1 hingga 6 dan juga bab Al-Haq Kinayah daripada bab 1 hingga 2. Okey, jadi kita pergi kepada bab pertama, iaitu bab Al-Basmalah, iaitu bab bacaan basmalah. Qala an-Nazim rahimahullah ta'ala, wa basmalah baina suratayn bi sunnah rijalun namauha dhurriyyatun wa tahammula. Jadi kat sini kita dapat lihat pada matan pertama ni imam dia adalah Qalun, Al-Kisai, Asim dan juga Ibnu Katsir. Kalimahnya adalah basmal dan kaedah dia kat sini adalah baina suratan. Jadi penerangan berkenaan matan ini, iaitu membaca dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan sebagai pemisah di antara dua surah, dan dibaca oleh Qalun iaitu daripada rumus ba, dan Al-Kisai daripada rumus ra, Asim daripada rumus nun dan Ibnu Katsir daripada rumus dal. Okey, jadi kita pergi pada matan seterusnya, iaitu wasluka baina surataini fasaha. Iaitu kita potong dekat fasaha. Dekat sini kita dapat lihat imamnya adalah Imam Hamzah, kalimahnya adalah basmal dan kaedahnya wasluka. Dan penerangan dia adalah dan membaca dengan menyambung akhir surah dengan awal surah yang berikutnya tanpa basmalah oleh Imam Hamzah daripada rumus fa. Ini kerana bagi Hamzah Al-Quran itu adalah seperti satu surah sahaja. Jadi kita balik pada matan seterusnya, iaitu wasil waskutan kullun jalayahu hassala. Yakni kat sini kita dapat lihat imam yang terlibat adalah Ibnu Amir, Warsh dan juga Abu Am. Kalimah kat sini adalah basmal dan kaedah dia adalah wasal wasaqtah. Dan penerangan berkenaan matan tersebut iaitu dan membaca dengan menyambung tanpa basmalah ataupun dengan saktah tanpa basmalah oleh Ibnu Amir daripada rumus kaf, Warsh daripada rumus jim dan Abu Am daripada rumus ha. Pada matan seterusnya, wala nafsah kalla hubba wajhun zakaratuhu wa fiha khilafun jiduhu wadihun tulla. Jadi penerangan bagi matan ini adalah akan tetapi tiada dalil yang menentukan wajah-wajah pilihan ke atas tiga imam qura' tersebut, dan ia hanyalah merupakan pilihan setengah ulama' sahaja. Selain daripada itu, dua wajah di atas ini basmalah juga termasuk dalam perselisihan masyhur di kalangan ulama' qura' tersebut. Maka jadilah qura' tersebut mempunyai tiga wajah pilihan, iaitu menyambung tanpa basmalah, saktah tanpa basmalah, saktah dengan basmalah. Ini adalah pendapat yang mengatakan bahawa huruf ha dan huruf kaf daripada kalimah kalla habba atau huruf jim dari kalimah jiduhu bukannya rumus. Bagi pendapat yang mengatakan bahawa huruf-huruf tersebut adalah rumus, maka jadilah bacaan Abu Am ini rumus ha dan Ibnu Amir ini rumus kaf hanya mempunyai dua wajah sahaja, iaitu menyambung tanpa basmalah, saktah tanpa basmalah. Manakala bagi Warsh pula, iaitu pada rumus jim mempunyai tiga wajah, iaitu menyambung tanpa basmalah, saktah tanpa basmalah dan dengan basmalah. Baik, seterusnya wasaktahum al-mukhtaru duna tanfusi wa ba'duhum fil arba'i zukhri basmalah. Iaitu penerangan berkenaan matan tersebut, iaitu bacaan saktah iaitu berhenti seketika tanpa bernafas dengan kadar dua harakat adalah lebih utama daripada bacaan yang lain bagi tiga orang qura' yang disebutkan. Selain itu, walaupun demikian, terdapat setengah daripada kalangan ulama Al-Quran pula mengatakan bahawa sekiranya tiga qura' tersebut membaca dengan bacaan saktah di antara akhir Al-Mudassir dengan awal Al-Qiyamah, akhir Al-Infitar dengan awal Mutaffifin, akhir Al-Fajr dengan awal Al-Balad dan akhir Al-As dengan awal Humazah, mereka pula membaca dengan basmalah. Baik, kita pergi pada bab seterusnya, ini bab suratul Ummul Quran, iaitu bab surah Ummul Al-Quran. Qala an-Nazim rahimahumullah ta'ala. Matan pertama, wa maliki yaumiddin riwayahi nasir wa anda siratin was sirati kunbula. Jadi potong pada nasir, iaitu kalimah maliki pada maliki yaumiddin. Qura' yang membaca dengan panjang, iaitu dengan mengisbatkan huruf alif selepas huruf mim, ialah
Al-Kisai daripada semua surah dan Asim daripada huruf nun, sementara qura' yang lain pula membaca dengan pendek dengan menghazafkan huruf alif tersebut. Terusnya wa inda siratin was-sirati qunbula bihaisu ata. Jadi kita potong pada bihaisu ata. Yang ini imam dekat sini kita dapat lihat kunbula, yang ini kumbul, dan kalimah dia adalah sirat dan kaedah adalah bisin. Jadi penerangan dia ialah kalimah sirat atau dan as-sirat di mana-mana sahaja dalam Al-Quran kumpul pula membaca dengan huruf sin. Ini menggantikan dengan huruf sad. Ini seperti ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas suratal mustaqim. Baik, seterusnya wasada zayyan ashimmaha ladai khalafin. Daripada matan ini kita dapat lihat imam yang terlibat adalah khalaf, dan kalimahnya adalah sirat dan kaedah dia adalah ishmam. Jadi penerangan bagi matan ini adalah kedua-dua kalimah tersebut juga khalaf membaca dengan ishmam, iaitu dengan menyembunyikan huruf sad seperti huruf zai di mana-mana sahaja dalam Al-Quran. Jadi seterusnya adalah washmim li khalladil awal. Jadi kita dapat lihat pada matan ini imam yang terlibat adalah Imam Khalad, kalimah dia adalah sirat dan kaedah dia adalah ishmam awal kalimah. Dan penerangan bagi matan ini adalah dan Khalad pula membaca dengan ishmam hanya pada kalimah as-sirat yang pertama sahaja dalam Al-Quran, iaitu ihdinas siratal mustaqim, sementara qura' yang lain membaca dengan huruf sad pada kalimah-kalimah tersebut. Jadi kita pergi kepada matan kedua, ini matan seterusnya. Alaihim ilaihim hamdatun waladaihimu jami'an bidhammi al-ha waqfan wa mawsila. Jadi daripada matan ini kita dapat lihat imam yang terlibat adalah Imam Hamzah. Kalimahnya adalah alaihim, ilaihim, ladaihim, dan kaedah dia adalah bidhamma al-ha. Dan penerangan bagi matan ini adalah kalimah ilaihim, alaihim dan ladaihim di mana-mana sahaja dalam Al-Quran Hamzah membaca dengan dhammah pada semua huruf ha tersebut, sama ada ketika bacaan waqaf maupun wasal. Sementara qura' yang lain boleh membaca dengan kasrah pada huruf-huruf ha tersebut, kecuali Al-Kisai yang membaca seperti Hamzah ketika bacaan wasal apabila selepas huruf mim jamak terdapat huruf sukun yang akan datang diterangkan nanti. Baik, kita pergi pada matan seterusnya. Wasil dhammah mim al-jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bitahyirihi jala. Dan daripada matan tersebut kita dapat lihat imam yang terlibat adalah Imam Ibn Katsir, kalimah mim jamak dan kaedahnya wasal dhammah mim. Dan seterusnya imam yang kedua kita dapat lihat Imam Qalun, kalimah mim jamak dan kaedah dia adalah khalaf. Jadi penerangan bagi matan ini adalah dia membaca dengan dhammah pada huruf mim jamak serta menyambungkan silah dengan huruf waw apabila selepas mim jamak tersebut huruf yang berbaris seperti hum yukinun alaihim anzartahum dan seumpamanya. Dan seterusnya dibaca oleh Ibnu Katsir daripada rumuf dal tanpa khilaf dan Qalun dengan khilaf dua wajah bacaan, iaitu sama ada menyambungkan seperti Ibnu Katsir ataupun tidak seperti qura' yang lain. Jadi kita beralih pada matan seterusnya, wa min qabli hamzi al-qat'i sillaha li warashihim. Jadi kita potong dekat li warashihim. Dekat sini kita dapat lihat imam yang terlibat adalah Imam Wash, kalimahnya adalah mim jamak dan kaedah adalah wasal dhammah mim. Jadi penerangan bagi matan ini bagi Wash pula, beliau juga membaca dengan menyambungkan huruf mim jamak tersebut apabila selepasnya terdapat huruf hamzah qata' seperti alaihim anzartahum. Jadi kita pergi pada matan seterusnya, wa min qabli hamzi al-qat'i sillaha li warashihim wa askanaha al-bakun ba'du litakmula. Jadi dekat sini kita dapat lihat imam daripada matan ini adalah Warwash dan kalimah adalah mim jamak dan kaedah dia adalah wasal dhammah mim. Jadi penerangan bagi matan ini adalah bagi Wash pula, beliau juga membaca dengan menyambungkan mim jamak tersebut apabila selepasnya terdapat huruf hamzah qata' seperti alaihim anzartahum. Sementara qura' yang lain pula membaca dengan sukun pada mim jamak tersebut. Keadaan disebutkan di atas hanyalah berlaku apabila bacaan wasal sahaja, manakala ketika bacaan waqaf semua qura' membaca dengan sukun pada mim jamak tersebut. Jadi beralih pada matan seterusnya, wa min duni waslin dhammuha qabla sakin likulli wa ba'da al-ha qasru fatal ala
ma'al qasri qabla al-ha aw al-ya sakinan wa fil wasli qasru al-ha bil-dhammi shamlala kama bihimul asbab summa alaihim al-qital waqfi likulli bil-kasri mukmila. Jadi kita dapat lihat dekat sini imam yang terlibat ini abi'am pada rumus fatal ala, dan kalimah dia adalah mim jamak, dan kaedah dia adalah ba'du al-ha kasrah. Jadi penerangan bagi mata ini, semua qura' membaca dengan dhammah pada mim jamak tanpa menyambungkan silah dengan huruf waw apabila selepasnya terdapat huruf yang lain, melainkan Abu Am yang membaca kasrah selepas huruf ha tersebut, iaitu mim jamak. Pada bait ma'al kasri qabla al-ha aw al-ya sakinan wa fil wasli kasrul al-ha bi dhammi shamlala. Jadi penerangan bagi matan ini adalah kita dapat lihat dengan syarat tersebut surah ha ini terdapat huruf kasrah ataupun terdapat huruf ya sukun ketika waqaf. Jadi dekat sini kita dapat lihat imam yang terlibat adalah Hamzah Al-Kisai, iaitu pada kalimah mim jamak dan juga kaedah ba'dal ha. Apakah penerangan berkenaan matan ini? Dan ketika bacaan wasal juga Hamzah dan Al-Kisai daripada rumus shin membaca dengan dhammah pada huruf ha tersebut. Dan kita lihat pada matan seterusnya, kama bihimul asbab summa alaihim al-qitalu waqif likulli bil kasri mukmila. Jadi dekat sini kita dapat lihat contohnya seperti kalimah alaihimul qital dan juga bihimul asbab. Adapun ketika bacaan waqaf, semua qura' membaca dengan kasrah pada huruf ha, melainkan hamzah telah diterangkan di atas. Jadi beralih pada matan seterusnya, wa min duni waslin dhammuha qabla sakin likulli wa ba'da al-ha qasru fatal ala ma'al qasri qabla al-ha aw al-ya sakinan wa fil wasli qasru al-ha bil dhammi shamlala kama bihimul asbab summa alaihim al-qital waqfi likulli bil kasri mukmila. Jadi kita dapat lihat dekat sini imam yang terlibat ini abi'am pada rumus fatal ala, dan kalimah dia adalah mim jamak, dan kaedah dia adalah ba'du al-ha kasrah. Jadi penerangan bagi mata ini, semua qura' membaca dengan dhammah pada mim jamak tanpa menyambungkan silah dengan huruf waw apabila selepasnya terdapat huruf yang lain, melainkan Abu Am yang membaca kasrah selepas huruf ha tersebut, iaitu mim jamak. Pada bait ma'al kasri qabla al-ha aw al-ya sakinan wa fil wasli kasrul al-ha bi dhammi shamlala. Jadi penerangan bagi matan ini adalah kita dapat lihat dengan syarat tersebut surah ha ini terdapat huruf kasrah ataupun terdapat huruf ya sukun ketika waqaf. Jadi dekat sini kita dapat lihat imam yang terlibat adalah Hamzah Al-Kisai, iaitu pada kalimah mim jamak dan juga kaedah ba'dal. Baik, kita sambung kita punya bentangan pada bab idgham kabir. Jadi sedikit pengenalan mengenai bab idgham kabir ni ialah melafazkan atau menyebut dua huruf menjadi satu huruf yang bertasydid, yakni memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Jadi kita pergi pada matan pertama dalam bab idgham kabir. Qala an-Nazim rahimahumullah ta'ala wa dunaka al-idgham al-kabira wa qutbuh Abu Amri wal Basri fihi takhaffala. Ambillah yakni dia punya penerangan, ambillah akan hukum idgham kabir dan berhujahlah dengannya. Oleh Abu Al-Basri yang dimasukkan dengan Abu Amr di dalam qasidah ini ialah khusus bagi riwayat Al-Susi saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Saqrawi, Imam Saqawi dan disepakati oleh Imam Syatibi. Dalam bab idgham kabir inilah beliau menakalkan bacaan dia menjadikannya hujah. Baik, seterusnya, fa fi kalimatin anhu manasikakum wa ma salakakum wa baqi babi laysa ma'awwala. Apabila bertemu dua huruf yang sama dalam satu kalimah, As-Susi hanya membaca dengan idgham pada dua tempat sahaja dalam Al-Quran, iaitu fa idza qadaytum manasikakum dalam surah Al-Baqarah dan wa ma salakakum dalam surah Al-Mudaththir. Manakala ada pun pada tempat yang lain seperti basyarakakum atau hajjunana dan sebagainya, beliau tidak membaca dengan idgham tetapi dengan izhar saja seperti qura' yang lain. Dan seterusnya, wa ma kana min mislaini fi kilmatayhima fala budda min idghama ma kana awwala kaya'lamu ma fihi huda wa tub'a ala qulubihim wal afwa wa'mur tamassala. Yakni sekiranya bertemu dua huruf yang sama dalam dua kalimah, iaitu huruf yang pertama pada akhir kalimah sementara huruf yang kedua pula pada awal kalimah selepasnya, maka hendaklah diidghamkan huruf yang pertama itu ke dalam huruf yang kedua. Contohnya seperti
wa taba'u ala qulubikum fihi hudadan wal afu wal amal. Baik, insya-Allah kita pergi pada matan kelima, iaitu izal lam yakun ta mukhbiran aw mukhattib awil muqtasi tanwinuhu aw musaqqala ka kuntu turaban anta tuqrihu wasi' alayhi wa aidan tamma miqatu musila. Yakni dia punya maksud dia adalah ditegah membaca dengan idgham apabila huruf pertama itu ialah huruf ta muktabar, iaitu kuntu turaba, ataupun huruf yang pertama ialah huruf ta mutkhattab seperti anta tuqrihu, ataupun huruf yang pertama itu bertanwin seperti wasi'un alim, ataupun huruf yang pertama itu bertasydid seperti summa miqat. Contoh-contoh yang telah disebutkan dan selainnya contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Baik, seterusnya kita pergi pada bab seterusnya, ini bab ha kinayah, iaitu bab huruf ha ganti nama. Kita pergi pada matan pertama. Qala an-Nazim rahimahullah ta'ala wa lam yasilu ha mudmarin qabla sakin wa ma qablahu tahriku li kulli wusila. Dia penerangan bagi matan ini ialah semua qura' membaca tanpa silah pada huruf ha dhamir apabila terdapat satu huruf yang sukun, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fil Quran lahul mulku. Apabila seterusnya, apabila ha dhamir tersebut terletak di antara dua huruf yang berbaris, semua qura' membaca dengan silah seperti firman Allah Subhanahu wa taala lahu sahib ataupun innahu hu. Dan seterusnya wa ma qablahu taqsinu li ibni kasirihim wa fihi muhanan ma'ahu khafsun akhuwila. Yakni sekiranya sebelum ha dhamir itu terdapat huruf yang sukun seperti firman Allah Subhanahu wa taala fihi huda ma aqaluhum, maka Ibnu Katsir membaca dengan silah. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala wa yakhlud fihi muhana, dalam surah Furqan selain Ibnu Katsir, riwayat Hafs juga membaca dengan silah. Jadi insya-Allah sekian sajalah pembentangan saya pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat belajar ni dapatlah beri manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Saya punya video dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.